Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami dari kumpulan Basia akan membentangkan proposal yang bertajuk Pembelajaran dalam Talian terhadap Persepsi Pelajar Sains dan Pelajar Sains Sosial Universiti Sains Malaysia. Untuk latar belakang kajian ini dijalankan ke atas pelajar di Universiti Sains Malaysia USM yang terletak di Pulau Pinang. Kajian kami juga memfokuskan terhadap pelajar tahun akhir sains dan sains sosial mengenai tahap kesukaran pembelajaran dalam talian dan kesan terhadap prestasi akademik dan mental. Kami menetapkan dua objektif iaitu mengenal pasti perbandingan tahap kesukaran pembelajaran dalam talian di kalangan pelajar sains dan sains sosial USM dan mengkaji impak pembelajaran dalam talian terhadap prestasi akademik dan kesihatan pelajar USM. Penyataan masalah. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dari 18 Mac 2020 sehingga kini oleh Kerajaan Malaysia telah menyebabkan Institut Pengajian Tinggi Awam maupun swasta mengubah corak pembelajaran mereka dari pembelajaran bersemuka kepada pembelajaran dalam talian. Namun begitu, pembelajaran dalam talian memberikan impak yang besar kepada pelajar tidak kira dari sisi positif maupun negatif. Berdasarkan kajian lepas membuktikan bahawa pembelajaran dalam talian sememangnya memberi kesan yang besar kepada pelajar. Kesan positif menyebabkan kuliah dalam talian lebih berkesan daripada kuliah kelas langsung, mempunyai kemudahan untuk mengemukakan soalan, memperoleh pengalaman belajar dalam persekitaran yang baru, manakala kesan buruk menyebabkan kekurangan minat untuk belajar, hubungan dan komunikasi yang tidak konsisten dengan pensyarah, pembelajaran dalam talian lebih sukar dari pembelajaran dalam kelas. Berdasarkan kajian ini, 59.8% bersetuju bahawa pembelajaran dalam talian memberi pengalaman belajar dalam persekitaran dalam talian yang baru. Manakala 64.7% bersetuju pembelajaran dalam talian lebih sukar dari pembelajaran dalam kelas. Pengenalan sektor. Sektor pendidikan merupakan sektor yang amat penting bagi sesebuah negara dalam usaha menuju ke arah membangunkan masyarakat dari segi ekonomi, politik dan sosial. Sektor ini juga diselia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang mengawal segala aktiviti berkaitan pendidikan dari prasekolah hingga pengajian tinggi. Kepentingan kajian. Pekaji berharap hasil kajian pembelajaran dalam talian terhadap persepsi pelajar sains dan sains sosial Universiti Sains Malaysia dapat memberi sumbangan kepada badan-badan Universiti Sains Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mengenal pasti tahap kesukaran pelajar dan impak pembelajaran dalam talian di kalangan pelajar sains dan sains sosial USM. Karya yang pertama oleh Hasifah binti Abdul Aziz pada tahun 2011 telah menjalankan kajian keberkesanan pembelajaran menggunakan forum dalam sistem e-learning di kalangan pelajar tahun 4 SPI Fakulti Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia seramai 63 orang dengan latar belakang yang berbeza. Analisis deskriptif dan analisis kualitatif telah digunakan. Analisis deskriptif digunakan bagi mengetahui kefahaman menggunakan forum tersebut, kekerapan pelajar menghadiri forum e-learning dan kefahaman pelajar tentang topik yang dibahas dalam forum e-learning. Analisis kualitatif memfokuskan apakah faktor yang menyebabkan pelajar menggunakan forum tersebut sebagai media pembelajaran mereka serta masalah-masalah yang timbul menggunakan forum e-learning. Dapatan kajian menunjukkan bahawa seramai 5 orang daripada 63 orang pelajar tidak aktif dalam perbincangan semasa forum e-learning. Selain itu, pelajar juga mempunyai kefahaman yang luas serta tinggi dalam menggunakan forum e-learning kerana telah didedahkan dengan lebih awal tentang forum tersebut dan pelajar juga faham tentang topik yang dibincangkan di dalam kelas kerana mengakses bahan tersebut dengan mudah serta dapat berinteraksi dengan pensyarah dengan lebih banyak.
Dapatan kajian oleh Nurhaiza binti Nordin dan Nur Nadia binti Nordin pada tahun 2020 mendapati aspek penerimaan, kegunaan, kepuasan dan kemahiran teknikal memainkan peranan yang sangat penting dalam keberkesanan pembelajaran dalam talian pada peringkat tinggi. Dapatan ini menunjukkan terdapat dua implikasi, iaitu implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positif adalah pelajar berpuas hati dengan kaedah pembelajaran dan pengajaran e-pembelajaran. Kajian lain menunjukkan bahawa minat pelajar meningkat dalam penyelidikan oleh program e-pembelajaran. Namun, bagi aspek penerimaan pelajar, ianya menunjukkan kesan yang negatif. Hal ini demikian kerana pelajar menggunakan pembelajaran atas talian secara sepenuhnya untuk pertama kalinya. Dan sampel kajian ini terdiri daripada 352 orang pelajar universiti. Pengkaji mendapati bahawa pelajar tidak dapat menerima norma baru ini, dan tambahan pula pelajar turut mengalami masalah pengurusan masa dan masalah persekitaran semasa pembelajaran atas talian. Kajian dijalankan oleh Sebelah Tadese dan Roko Mulaya pada tahun 2020 untuk melihat impak COVID-19 terhadap sistem pembelajaran di negara membangun. Dapatan kajian menunjukkan penutupan sekolah disebabkan oleh pandemik COVID-19 memberikan masalah yang serius kepada guru, pelajar dan juga ibu bapa. Satu-satunya cara bagi mengatasi masalah ini adalah dengan pembelajaran jarak jauh. Namun, kekurangan infrastruktur, rangkaian komputer dan akses internet amat mencabar dalam melaksanakan pembelajaran atas talian. Impak lain yang dapat dilihat iaitu kepada orang miskin, keluarga butuh huruf dengan tahap pendidikan yang rendah dan juga kanak-kanak kurang motivasi untuk belajar merupakan antara kumpulan individu yang amat terkesan. Antara impak lain yang dapat dilihat adalah pelajar di kawasan luar bandar terpaksa menyara keluarga secara sepenuhnya dengan melakukan penternakan dan juga pertanian. Dapatan lain turut menunjukkan bahawa pelajar perempuan daripada keluarga berpendapatan rendah dan juga luar bandar berisiko dalam penderaan seksual serta kerja paksa dan juga perkahwinan awal. Akhir sekali, COVID-19 ini memberi impak kepada sistem pendidikan face to face, sama ada di negara membangun ataupun negara maju. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nasrul Haq Hafizuddin bin Abdul Halim dan saya akan membentangkan tentang reka bentuk kajian dan kaedah analisis data. Bagi reka bentuk kajian, kajian ini menggunakan data prima sebagai sumber data. Hal ini demikian kerana tajuk dan objektif kajian mempunyai sumber data sekunder yang terhad. Bagi jenis data pula, data berbentuk kuantitatif di mana data yang diperolehi adalah dalam bentuk nombor. Data tersebut juga akan digunakan dalam hasil dapatan kajian dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif dengan menggunakan medium histogram. Seterusnya, bagi kaedah persempelan, kajian ini memilih kaedah persempelan secara purposive dan kuota. Persempelan secara purposive dijalankan dengan hanya memilih pelajar tahun akhir sains sosial dan sains di USM. Manakala bagi kuota dibahagikan kepada dua, iaitu 40 orang pelajar daripada sains sosial dan 40 orang pelajar daripada sains. Bagi teknik pengumpulan data akan dikumpulkan hanya melalui kaedah soal selidik kerana pandemik COVID-19 telah membataskan pergerakan para penyelidik dalam membuat kajian yang lebih luas dan mendalam. Untuk sesi soal selidik, instrumen tidak bersemuka akan digunakan, iaitu melalui soal selidik dalam talian dengan menggunakan platform Google Form. Bagi responden kajian pula adalah terdiri daripada 80 orang pelajar tahun akhir sains dan sains sosial di USM. Tempoh kajian adalah dalam lingkungan Jun 2021 hingga Julai 2021. Bagi mencapai objektif pertama, iaitu tahap kesukaran pembelajaran dalam talian, 4 indikator diberi fokus, iaitu akses internet yang terhad, persekitaran rumah yang kurang selesa, gangguan luaran seperti masalah keluarga dan sebagainya, dan medium pembelajaran yang agak terhad.
Seterusnya, bagi mencapai objektif kedua iaitu impak pembelajaran dalam talian ke atas prestasi akademik dan kesihatan pelajar, penyelidik memisahkan kepada dua bahagian iaitu bahagian akademik dan bahagian kesihatan. Bagi akademik, penyelidik meletakkan tangga-tangga penilaian iaitu kepada meningkat, berkurang dan konsisten. Manakala bagi tahap kesihatan, penyelidik telah klasifikasikan kepada dua pendekatan iaitu kepada kesihatan mental maupun kesihatan fizikal. Setelah mempunyai maklumat yang lengkap dalam reka bentuk kajian, penyelidik akan beralih kepada kaedah menganalisis data. Pada fasa pertama, penyelidik akan menyediakan borang soal selidik yang lengkap bagi mencapai matlamat kajian. Bagi objektif pertama, penyelidik akan menggunakan skala 5 peringkat iaitu dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Manakala, bagi objektif kedua, penyelidik akan menggunakan skala Likert 3 peringkat iaitu ya, tidak ataupun tidak pasti. Beralih kepada fasa kedua, penyelidik akan melaksanakan soal selidik secara dalam talian melalui platform Google Form. Kesemua 80 orang responden iaitu 40 orang pelajar sains tahun akhir Universiti Sains Malaysia dan 40 orang pelajar sains sosial Universiti Sains Malaysia akan diberi peluang untuk menjawab soal selidik yang dikemukakan. Kemudian, data akan dikutip daripada hasil soal selidik yang dijalankan dan ia akan dianalisis oleh penyelidik secara statistik deskriptif dengan menggunakan medium histogram. Akhir sekali, data yang tiada kaitan dengan objektif kajian akan dipindahkan kepada ruangan maklumat tambahan. Data ini boleh digunakan dalam pembentukan cadangan kajian yang baharu dan berkemungkinan berpotensi menjawab isu-isu berbangkit pada masa hadapan. Sekian itu sahaja kertas kerja penyelidikan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.